كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Bertemu kita kembali dalam siri mempelajari hukum lahan di dalam bacaan Al-Quran. Dan kita pada kali ini masuk pada siri yang ke-10. Siri yang ke-10 menggunakan kertas kerja rujukan utama kita, yang mana pada siri yang ke-9 lalu kita berada di muka surat yang ke-4 di bawah tajuk hukum lahan, hukmul lahan fil qiraah tilawatul Quran. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan pada muka surat yang berikutnya, yakni muka surat kelima, muka surat kelima, menukuk nambah maklumat pada hukum siri ke-9 lalu yang tidak ada pada kertas kerja ini, tetapi mengambil rujukan daripada salah sebuah kitab muktabar, Al-Majmu' Al-Mufid. Al-Majmu' Al-Mufid, ya, himpunan yang berfaedah, ya, pada menerangkan hukum-hukum ilmu tajwid, di mana di dalam kitab itu menceritakan, memberitahu tentang hukum melakukan lahan jali dan juga hukum melakukan lahan khafi, yang nampaknya lebih memberikan pengkhususan hukum, di mana diterangkan di dalam kitab tersebut mereka-mereka yang melakukan lahan yang jali ini adalah ittifaq, sepakat, ya, ulama-ulama qurra, ulama tajwid mengatakan hukumnya haram kalau buat lahan jali, ya. Manakala mereka yang melakukan lahan yang khafi pula, maka di dalam kitab tersebut menyatakan di sisi ulama jumhur, maknanya majoriti ulama, masih mengatakan haram. Walaupun lahan khafi,
ya, tetapi jumhur, makna majoriti ulama masih menghukumkan haram. Cuma dikata waqala ba'dhum, dan berkata sebahagian daripada mereka. Maknanya kalau majoriti kata haram, baki sebahagian kecil, ya, sebahagian daripada ulama ada yang menyatakan bil karah, hukumnya makruh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengikut kepada kitab Al-Majmu' Al-Mufid itu menyatakan bahawa mereka-mereka yang melakukan lahan yang khafi ini, maka ada dua pendapat ataupun dipecahkan kepada dua hukum, dan yang mana hukum yang pertama itu tetap yang majoriti, jumhur, di sisi majoriti ulama qurra, ulama bacaan tetap mengatakan walaupun lahan khafi hukumnya haram juga, ya. Dan waqala ba'dhum, dan berkata sebahagian daripada mereka, makna baki ataupun sebahagian kecil ataupun sebahagian yang lain ulama qurra menyatakan mereka yang melakukan lahan khafi ini hukumnya adalah bil karahah, yakni hukumnya makruh, ya. Jadi sebagai conclusion, sebagai kesimpulan, sebagai penutup kepada hukum ini, tetap ulama tak lepas daripada hukum haram, ya. Jadi dah tentu haram secara 100%, khafi lebih pada 50%, ya. Kalau parlimen tu 2/3 lah, lebih kurang macam tu, ya. Lebih pada 50% tetap mengatakan haram juga walaupun lahan khafi. Sebahagian daripada itu sahaja yang mengatakan makruh. Jadi bagi mereka yang menjaga tilawah Al-Quran, yang memang sewajib dan sewajarnya menjaga hukum tilawah Al-Quran, tetap menyatakan bahawa menjauhi daripada melakukan kedua-dua bentuk lahan ini adalah merupakan suatu tuntutan yang sewajibnya diambil berat oleh semua orang yang membaca Al-Quran. Itu rumusan daripada hukum, ya, lahan jadi dan lahan khafi. Kita top up, ya, kita tambah maklumat daripada sebuah lagi kitab. Kitab tu saya tak bawa dekat sini, tapi kalau nak tengok, jom ke rumah kita boleh tunjuk kitab tu, ya. Baik, hari ini kita teruskan dengan muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima, dia mula dah tulisan kecil lah, ya. Dia kata di sana, tajuk atas sekali, Al-lahnu fil qiraati. Al-lahnu fil qiraati, kesalahan pada bacaan. Ini bukan kata ulangan sewenang-wenang begitu daripada tajuk-tajuk 4 muka surat lalu. Ini merupakan perincian daripada hukum-hukum yang sama, tetapi merujuk kepada lebih daripada 12 sumber rujukan, ya. Jadi kita cari gali dan kita kutip maklumat-maklumat ini untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita, keyakinan kita bahawa lahan ini adalah satu perkara yang wajib dijauhi pada bacaan. Baik, dia kata sana nombor 1 tu, makna lahni fil lughati. Makna lahni fil lughati, pengertian lahan, pengertian kesalahan dalam bacaan ini, fil lughati, dari segi bahasa, language. Pada bahasa, apa yang dimaksudkan dengan lahan ini? Sana dia bagi ada 4 pendapat, 4 pengertian lahan menurut bahasa, ya. Baik, yang pertama dia kata al-udulu wal mailu 'anis sawabi, al-jaddati fil qira'ah, ya. Dia kata makna lahan yang pertama dari sudut bahasa ni ialah cenderung, al-udul, cenderung, wal mail, dan juga condong. Cenderung, condong ni mana lebih memihak, ya.
anis sawabi, cenderung dan condong, anis sawabi, dari yang betul. Mana kalau betul itu katalah sudut tegak 90 darjah, lahan ini dia lari daripada sudut 90 darjah, dia condong. Kalau yang betul tu tegak, maka lahan ni dia jadi condong. Yang condong itulah yang cenderung ke arah lain daripada bersudut tegak tadi, itu namanya lahan. Maknanya tak menyamai yang betul. Ya, yang betul tu dia tak ke arah itu, tapi dia melencong ke arah lain. Itu namanya lahan. Ya. Al-jaddah, ni maknanya yang cantik, ya. Lari daripada yang cantik. Al-jaddah juga diberi makna yang benar, lari ataupun menyeleweng ataupun condong daripada yang benar. Condong daripada yang cantik, maknanya tak cantik lah. Condong daripada yang benar, maknanya tak benar lah. Fil qira'ah, pada bacaan. Jadi apa juga bentuk bila dibaca Al-Quran itu tidak mengarah kepada yang betul, yang benar, yang cantik, itu namanya lahan. Ayil khata'u fiha, iaitu kesalahan padanya. Bila kita baca Quran, maka berlakulah kesalahan pada bacaan kita. Itu namanya lahan. Al-khata' ni juga makna kesalahan. Lahan juga makna kesalahan. Satu lagi Arab digunakan istilah ghalat. Melayu ambil jadi ralat. Ralat ni juga satu bentuk kesalahan, ataupun kita kata errors atau errata, kesilapan yang berlaku. Itu semua yang memperjelaskan berlakunya salah, dari sudut bacaan. Itu yang pertama. Kalau kita tengok yang pertama ni, sumber rujukannya Taisir Ilmu Tajwid. Itu kitab rujukannya. Tapi tak apalah, dia punya footnote, dia punya rujukan kat bawah tu, itu merujuk kepada daripada sumber mana diambil. Baik. Yang kedua, pengertian lahan menurut bahasa yang kedua, min ma'anil lahni fil lughati al-khata'u wa mukhalafatus sawabi wal mailu anhu. Dari makna-makna lahan, dari pengertian-pengertian kesalahan pada bahasa, dia kata al-khata'u wa mukhalafatus sawabi, ialah kesalahan yang kesalahan al-khata'. Wa mukhalafah ni kita belajar tauhid selalu dengar istilah ni, wa mukhalafatus sawab, berlawanan dengan yang betul. Yang kata lahan ini ialah al-khata', iaitu kesalahan, kesilapan, atau dan wa mukhalafatus shawab, berlawanan dengan yang betul. Dan juga ditambah lagi wal mailu anhu, dan berpaling darinya. Maknanya yang betul begini tapi dia berpaling, maknanya dia tidak membaca sepatutnya begitu, tapi dia membaca selain daripada itu, ataupun dia berpaling. Itu nak ceritanya bila tidak ada pemuafakatan sepakat kepada yang betul, menjurus kepada yang benar, maka itu namanya salah. Itu namanya salah. Itu pengertian yang ketiga, B. Yang kedua, B. Kita tengok bahagian ketiga, C. Wabihi summiyalladhi, wabihi summiyalladhi ya'ti bil qira'ati ala ضد الإعراب لحنا على
Diddil i'rabi lahnan. Dan dengannya dinamakan yang membaca dengan bacaan yang berlawanan dengan i'rab sebagai lahnan, sebagai kesalahan. Itu kalau direct translation dia jadi begitulah. Tapi kalau kita tasghir, kita harmonikan makna penterjemahan ini, satu orang bila dia baca berlawanan dengan kaedah i'rab. I'rab ni kaedah membariskan huruf. Itu datangnya dalam bahasa Arab dipanggil ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Contoh guru kata ilmu saraf ni bagaimana kaedah membariskan huruf awal dalam kalimah. Ilmu nahwu pula bagaimana nak membariskan huruf akhir dalam kalimah. Itu grammar dari segi bahasa Arab. Dan membaca salah, yakni berlawanan, ya, berlawanan daripada kaedah i'rab, itu dikatakan sebagai lahnan, sebagai satu kesalahan. Patut baca iqra, dia baca aqra. Gitu contohnya. Itu pada saraf. Ya. Dia baca bari awal tu salah ke? Dia baca bari akhir tu salah ke? Dia baca bari tengah tu salah ke? Itu dikira lahan. Dinamakan dia telah melakukan bentuk kesalahan di dalam tilawah atau di dalam qiraahnya. Sebab itu orang yang maklum dan ma'ruf dari segi ilmu i'rab ni, ayat Al-Quran kalau dibagi pada dia tak ada baris pun dia boleh baca betul. Dia boleh baca betul. Bagilah Quran tanpa baris, dia boleh baca betul. Sebagaimana dia boleh baca kitab Arab tanpa baris. Tapi kalau kurang penguasaan dari segi i'rab, ya, kita macam mana nak letak baris huruf tu, kita akan tengok akan bersalahanlah cara membaca. Dan ini juga menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Al-Quran ni mula ditulis dan diberikan tanda baris. Apabila di zaman kegemilangan Islam dulu tu, khalifah dan juga alim ulama dulu, dia dengar di satu tempat orang dah mula baca Quran salah bari. Itulah menyebabkan Abul Aswad Ad-Du'al, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, ini nama-nama besar yang ditulis dengan tinta emas. Apabila membicarakan tentang pembarisan Al-Quran ni, maka diarahkan oleh pemerintah daripada ketika itu menulis Al-Quran kerana dia khawatiri nanti makin ramai orang akan baca Quran salah. Dan kita tengok hasil daripada ambil berat ulama-ulama dulu, maka kita menerima, ya, kebaikannya, menerima manfaatnya. Sampai sekarang kita boleh baca Quran. InsyaAllah kalau belajar betul-betul, betul lah bacaan. Tapi kalau tak belajar, walaupun Quran tu berbaris satu, salah juga. Salah juga kalau tak belajar, ya. Jadi orang yang baca Quran, kaedah i'rabnya tak betul, maka menyebabkan bacaan dia itu masih dikategorikan salah. Walaupun bagaimanapun, pengecualian diambil kira bagi orang yang arif dalam ilmu ini, kerana ada dari sudut ilmu qiraat, ya, ada perubahan i'rab. Contohnya, lazim kita tengok kalimah alaihi, ha itu bagi bawah. Tapi ada juga dalam Quran, contohnya dalam surah Al-Fath, alaihi dibaca alaihu. Ansanihu, patutnya ansanihi. Tapi pengecualian diberikan di situ kerana atas wajah qiraat. Contohnya di surah Al-Kahfi tadi. Jadi hal dhamir itu diambil pada asal barisnya, yakni dhammah bari depan. Tapi ada qiraat baca bari bawah, ada qiraat baca bari depan. Yang itu kita kena ada satu lagi cabang ilmu untuk memahaminya, iaitu ilmu qiraat dan juga ilmu riwayat bacaan, termasuk ilmu tarikh bacaan. Itu tidak termasuk dalam yang dikatakan lahan.
Sebab itu dalam perbincangan seni bacaan, seni menyebut kalimah Al-Quran itu itu dikecualikan daripada penerangan nombor 3 ni, ataupun keterangan nombor 3 ni. Baik, sambung lagi, dia kata wasummiya fi'luhu al-lahna, wasummiya fi'luhu al-lahna, dan yang melakukannya, dan dengan dia kata dinamakan yang melakukannya adalah sebenarnya telah melakukan kesalahan. Li'annahu, kerana ia kalma'ili fi kalamihi an jihati as-sawabi, an jihati as-sawabi, ya. Orang yang melakukan begitu, dia kata sebenarnya telah melakukan apa yang dikatakan kesalahan, kerana dia kata ia cenderung pada perkataan fi kalamihi, dia cenderung pada perkataannya an jihatus sawabi, dari bentuk yang betul. Maknanya dia lebih cenderung menyebut perkataan yang tak betul. Dia cenderung menyebut perkataan yang tak betul. Ini kalau kita tengok orang-orang Arab Mesir sendiri, masih ramai lagi yang tak boleh menyebut huruf jim. Ya, dalam bahasa aminya, bahasa fasarnya, dia sebut ga. Wadduha wal laili idza saja. Ya, kata anak-anak buah anak yang balik dari sana, kadang-kadang tu sampai ada yang buat kaset baca begitu. Anak kata teruklah, memang teruklah dia kata. Dia tak boleh sebut jin pada perkataan tertentu, tapi ada perkataan yang lain boleh pula. Itu yang kita rasa pelik tu. Kemudian orang-orang Arab Mesir yang cakap bahasa fasar ni, ami ni, dia tak boleh sebut apa ni qaf, dia jadi hamzah, qa jadi a, qawi jadi awi. Seronoklah awi. Qawi jadi awi. Dia tak boleh sebut qaf. Kalau macam itu memang dikatakan lahan juga, kerana bukan tak boleh ubah. Ga jadi jim, apa pula tak boleh ubahnya. Ya, sedangkan orang Arab cakap Inggeris pun fasih, takkan nak sebut. Ini ceritanya bila buat macam itu, bila perkataan yang disebut tu melencong daripada perkataan yang betul, jihatus shawab, dalam bentuk yang betul, itu juga dia kata pelaku itu, pembaca itu telah melakukan lahan. Ya. Dan kalau melibatkan bacaan-bacaan rukun dalam sembahyang, memanglah tak sah bacaan itu. Ya. Baik. Wal 'adilu an qasdil istiqamati, wal 'adilu an qasdil istiqamati dan berpaling daripada niat yang berterusan, dan berpaling daripada niat yang berterusan. Macam mana nak kata ni? Sepatutnya dia punya qasad dia, niat dia baca tu ke arah yang betul tu, sepatutnya istiqamah, dia maintain bacaan tu betul, jaga. Kalau jim sebut jim. Jangan tengah-tengah tu jadi ga pula. Kalau qaf, jangan tengah-tengah tu jadi hamzah pula. Ini yang dikatakan berpaling daripada niat yang berterusan. Patut dia menyeragamkan bentuk sebutan dia pada isu yang sama, tapi diubah. Dia tak stabil, tak seragam pada sebutan dia. Ini juga dikatakan
telah melakukan lahan, ya. Wa huwa al-ma'na al-muradu istilahan. Wa huwa al-ma'na al-muradu istilahan. Ya? Dan dia adalah pengertian yang dikehendaki dari segi istilah. Inilah dia kata di antara pengertian nombor 3 ni, inilah sebenarnya yang dikehendaki erti lahan menurut lughah, menurut bahasa. Dan ini juga dia kata yang dituntut dari segi istilah daripada huraian makna yang lebih mendalam. Dia kalau segi bahasa ini makna pada surface saja. Tapi kalau istilah dia makna pada detail, pada perincian makna. Ini juga yang dikehendaki, dia kata. Jangan buat salah pada sebutan-sebutan, dan kalau bacaan kita tidak seragam, tidak stabil pada yang betul, itu juga seorang tu telah melakukan kesalahan. Saya harap tuan-tuan masih, perempuan, muslimin muslimat masih tak mencari Panadol, sebab benda ni dia sangat ilmiah. Dia sangat ilmiah. Kalau mengantuk, bagi dia bantal tidur. Dia ke gitu. Kalau mengantuk kena lawan mengantuk tu. Ya, ini istilah. Ya, jadi dia melibatkan cakap tu macam berpusing-pusing, berpusing-pusing, ya. Baik, itu pengertian yang ketiga. Pengertian yang keempat, dia kata lahu ma'anin kathiratin minha. Lahu, baginya, maknanya bagi lahan ini, ma'anin kathiratin minha, baginya ada makna-makna yang banyak. Dia kata cerita lahan ni pengertian dia cukup banyak. Minha, antaranya dia kata, yang kata banyak-banyak tu, antara makna atau pengertian lahan itu adalah al-khata'u fil qira'ah, kesalahan di dalam bacaan, walahinuhu, dan kesalahannya, maknanya salah dalam bacaan, kesalahan yang dibuat dalam bacaan, walahinuhu. Khata'uhu, kesalahannya, walahnul lahu, dan kesalahan baginya. Dah mulalah berbelit-belit. Ya, kalau nak diterjemah, kalau nak ambil ilmu bahasa bagus macam tu. Jadi kita tahu, kita memperkayakan vocab, memperkayakan mufradat, ya. Kita punya penguasaan dari segi terminologi, ya, pengistilahan. Khata' pun dia, lahan pun dia kata apa dia? Qala lahu qawlan, qala lahu qawlan. Yufhimuhu, yufhimuhu, dan berkata baginya perkataan yang difahami, anhu, olehnya, wa yakhfa ala ghairihi, dan tersembunyi kepada yang lain. Maknanya ni pendapat ulama, dia kata berkata baginya tentang lahan ini, perkataan yang difahami olehnya, dia boleh faham perkataan itu, dan tersembunyi kepada yang lain, bagi orang lain tak faham. Sampai ke tahap macam itu, dia kata lahan ni dia faham, orang lain tak faham. Pun kata lahan juga, dia faham, orang lain tak faham, ya? Dia saja yang tahu dia cara baca macam tu, sedangkan orang lain tengok tak faham. Itu juga lahan. Sebab apa? Boleh menimbulkan fitnah dalam bacaan. Dia saja bawa, kalau tanpa keterangan, orang lain akan terkapai-kapai, tak faham apa yang dia baca. Macam kita lah, apa kau cakap ni? Dia tahu apa yang dia cakap, tapi orang lain tak faham. Itu juga lahan, ya. Jadi dikumpul maklumat-maklumat ni kalau kita tengok sebagai
pengukuhan kepada pengertian lahan menurut lughah, menurut bahasa. Alhamdulillah, selesai bahagian satu. Ya. Yang kedua, pecahan yang kedua, kalau yang pertama tadi makna lahan pada bahasa. Yang kedua ni pula al-lahnu 'indal qurra'i. Al-lahnu 'indal qurra'i. Ya. Kesalahan di sisi al-qurra'i, ulama bacaan, ulama qurra. Sekarang kesalahan dari segi ulama qurra pula. Ini lebih spesifik, ya. Kalau yang tadi pengertian bebas, ambil pada kitab tajwid, ambil pada qamus, ya, al-munjid, ya, macam-macam qamus lah kita tengok, ya, pada madah, pada tajuk lahan, dia terlampau ada sifat keterbukaan dari segi pengertian. Sekarang dia nak menjuruskan apa yang dimaksudkan dengan lahan, dan lahan ini kerana bercakap tentang kalam Allah, ya, Al-Quran, maka kumpulan ulama yang ada authority, yang ada kuasa untuk bercakap mengenainya adalah Al-Qurra, ulama bacaan. Kalau ulama fiqah tu dia bukan bahagian bidang bacaan, dia tidak selayaknya juga menghurai benda ni, walaupun dia ulama, tapi dia ulama bidang lain. Sebab kalau dipaksa juga hurai, nanti akan bercanggah dengan ulama yang berada di bidangnya. Bila percanggahan ulama, yang jadi fitnah nanti adalah orang awam. Lebih teruk lagi apabila orang awam itu dia bias pada kumpulan-kumpulan tertentu, maka dia akan lagakan pula ulama-ulama yang hukumnya haram. Dan ulama tidak ada niat satu pun untuk mencacah marbakan lagi pemahaman masyarakat dari sudut Quran, malahan nak mendekatkan ulama, mendekatkan masyarakat ni mana dia bacaan yang betul, mana yang tak betul. Itu tugasan ulama. Sebab ilmu tu adalah amanah, tuan-tuan, ya. Baik. Menurut ulama qurra, dia kata yanqasimul lahnu 'inda al-qurra'i ila qismaini. Terbahagi kesalahan di sisi ulama bacaan, ulama qiraat, ulama qurra ini ila qismaini, kepada dua bahagian. Kepada dua bahagian. Ya. Yang pertama, al-lahnul jaliyyu, kesalahan yang terang, kesalahan yang nyata. Ya. Dalam kurungan dibagi sana al-jaliyul wadih. Al-jaliyul wadih, ya, terang, nyata, nyata yang terang. Nyata yang terang. Jali itu dah terang, dah nyata. Wadih, terang lagi, maknanya tersangat terang. Kesalahan jali ini sangatlah terang, sangatlah nyata, ya, cukup terang, very clear. Ini lahan jali, ya, sudah terang lagi bersuluh kamu ni. Gitu, ya. Gitulah, dah terang bersuluh pula dia. Dah terang suluh lagi, maka makin nampaklah. Ya. Dah ada lampu biasa Kalimantan, bobo spotlight lagi, tengok. Nak bagi tahu salah yang tak boleh dimaafi. Dia begitu. Baik. Pecahan yang pertama. Huwa khalalun yatra'u 'ala al-alfazi, iaitu kecacatan, khalalun, kecacatan. Yatra'u yang berlaku, cacat yang berlaku, 'ala al-alfazi, ke atas lafaz-lafaz. Lafaz ni sebutan. Kecacatan yang berlaku ke atas bentuk-bentuk sebutan, ke atas lafaz-lafaz. Fayakhillu bil ma'na,
maka merosakkan pengertian. Bila sebutan salah, maka ertinya pun salah. Bila sebutan dia salah, maka ertinya pun salah. Kalau dalam bahasa Melayunya, kalau sebutnya salah, maka orang pun salah faham. Telur ke telur? Saya nak telur. Macam ke bawa balik Amerika, dia cakap macam tu. Saya nak telur. Kalau balik Amerika tu lebih orang putih daripada orang putih. Orang putih pun pening tengok Melayu ni, ya. Baru pergi UK dah merapu, ya. Bagi anak itu bukan bijak, itu bodoh dah. Bijak kalau tak disulam dengan agama, bodoh. Sebab apa benda pun agama menjadi penentu. Bukan banyak A, bukan usia muda you boleh kuasai benda. Tapi agama, usia muda you faham agama, itu yang baik. Nak cerita ni bukan, tak ada kena-mengena dengan apa Datuk, ya. Ini cerita telur. Saya mahu telur. Telur ni kalau bahasa kita ni, apa dia telur? Pelat, logat, pelat, slang. Ada begitu. Kalau kita kata telur, kita susah nak bagi makna telur. Tak. Bila sebutannya lain, maknanya lain. You ni telur sangatlah. Telur sangat. Ke kerana muka you dah tak ada kening, macam bunga telur, macam telur. Dah, you ni telur sangat. Maknanya dia nak kata you ni telur sangat. Dia kata, dia pekat, pelat teruk sangat. Itu kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, apatah lagi bahasa Arab. Jadi boleh merosakkan, fayakhillu bil ma'na, maka merosakkan makna. Wal urfi, dan uruf ni kebiasaan pada adat. Menyalahi kebiasaan, menyalahi adat sebutan, menyalahi adat sebutan, menyalahi kebiasaan. Iaitu urfil qiraati, ya, kebiasaan bacaan, menyalahi kebiasaan bacaan. Wa ma adraka wa ma arsalnaka wa ma, dia macam wami pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar pula dah. Memang act sungguh lah. Action. Orang act, they act. Menyalahi sebutan pada kebiasaan. Ya, menyalahi sebutan pada kebiasaan. Kafu ke kefo? Nak ikut kebiasaan ke nak ikut yang betul? Ikut yang betul. Kafu, dia French, perkataan Perancis, bukan kefo. Ini bukan kerana orang Subang Jaya kata kefo makna betul. Subang Jaya pun orang kampung juga, beli rumah kat situ je. Bukan Subang Jaya itu menandakan pandai. Dan tuan-tuan bukan duduk Shah Alam di tanda pandai. Kadang-kadang bodoh lebih teruk daripada orang kampung. Nak cerita, saya bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan bagus sebab tuan-tuan duduk kan. Habis Ustaz Balun semacam, sebab tuan nak bagi kerja kan tuan-tuan. Balun yang tak datang ceramah tu, ya, nak cerita ni. Jadi kalau menyalahi pada sebutan kebiasaan, kebiasaan tu pula biarlah kebiasaan yang betul, bukan kebiasaan yang salah. Dia akan menjadi kelaziman dengan syarat yang dilazimkan itu betul. Jadi begitulah. Kata wama, jangan kata wame. Wama, jangan kata wamo. Tak mau juga. Itu uruf. Uruf ni kebiasaan, adat, ya? Iaitu kebiasaan bacaan. Wa tariqatiha, dan juga jalan-jalannya. Jalan bacaan. Kita baca ni ada tariq, ya.
mana kena ikut tarik. Di sinilah saya sebut selalu tuan-tuan, kalau faham tinggi mana tajwid pun, kalau tanpa tarik takkan dapat faham sepenuh. Sebab Quran ni dia bukan bersandarkan tajwid saja, apatah lagi tidak menguasai fasahah, kelancaran. Ramai orang alhamdulillah sudah banyak menguasai tajwid, tapi masih ramai yang belum menguasai fasahah, kelancaran. Waqaf tidak. Pasal apa? Sebab tidak talaqi musyafahah. Hanya melalui talaqi musyafahah saja boleh menyelesaikan masalah waqaf dan ibtidah. Tapi yang ada sekarang bukan talaqi musyafahah, iaitu tasmi', hanya menyemak bacaan. Tasmi' bukan langkah pertama, tasmi' adalah langkah kedua selepas talaqi wal musyafahah. Jadi yang kita nak tekankan kat sini tuan-tuan, tarik. Bila kita baca Quran, kita ada tarik. Macam di sini kita sedang mempelajari tarik Asy-Syatibiyah, ya. Kita mempelajari tarik Asy-Syatibiyah. Rakan-rakan kita di sebelah Kelang sana sedang mempelajari dua lagi tarik, iaitu tarik Jazari riwayah Al-Misbah dan tarik Jazari riwayah Rawdah Al-Mu'addil. Itu namanya tarik. Bila tahu tarik, barulah kita tak rasa pelik. Walaupun dalam Quran itu yang ditulis mengikut tarik dan riwayat tertentu ada tanda ombak, tapi bila kita baca tarik yang tanda ombak tu kita baca 2 harakat, kita tak pelik. Kenapa pula ni tanda pedang, tanda ombak ni tiba-tiba anda baca 2 harakat? Di situlah peranan tarik. Ini orang dah duduk Mekah 7 tahun, Universiti Ummul Qura pun tak faham lagi. Walaupun dia ambil kuliah lughah, kuliah bahasa, duk semayang sokmo dekat Masjidil Haram, tapi tak faham ngapa Sudais tu baca 2 harakat mak Jaiz Mufassir. Balik Malaysia ni baru mikir. Lah ustaz dia kata, saya masa semayang Masjidil Haram tu 2 harakat, tapi tak pernah mikir. Balik dengar kuliah ustaz, rupanya ada tarik Quran ustaz. Memang kata, ingat tarikat saja ke? Itu cerita tarik. Maknanya lahan ini dia tidak boleh juga menyalahi tarik. Sebab itu hukum haram apabila kita campur aduk tarik dalam bacaan. Dalam satu bacaan, maknanya daripada a'udzubillah, basmalah, sadaqallahul azim, kadang-kadang kita baca majais 2, kadang-kadang kita baca majais 4. Bukan kerana kita tahu, tapi kerana kita berani-berani dan memandai. Kerana apa? Mungkin kita ada modal suara sikit. Boleh meniru-niru sikit, kita rasa modal suara tu boleh menutup kekurangan ilmu di dalam bidang itu. Dia tidak begitu. Maknanya tak boleh. Hukumnya haram apabila kita campur aduk tarik. Ya? Jadi bila sana sudah hukum haram, makna wajarlah orang yang tidak ikut tariknya dalam bacaan ni, dia juga sebenarnya telah melakukan kesalahan. Yang menyalahi pada kebiasaan bacaan pun salah. Yang tidak mengikut tarik yang sepatutnya pun adalah salah. Salah, ya? Baik. Kemudian kita sambung lagi. Wa khalalun yatra'u 'ala al-alfazi fayakhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Wa khalalun yatra'u 'ala al-alfaz fayakhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Dan dia kata, yang kata lahan jali ni juga dia kata, dan kecacatan yang berlaku ke atas lafaz-lafaz, kecacatan yang berlaku ke atas sebutan-sebutan, fayakhillu bil 'urfi, yang merosakkan pada kebiasaan, merosakkan pada kebiasaan bacaan, dunal ma'na,
dan tidak pada makna. Dan tidak pada makna. Sebutan betul tapi makna tak lari. Ibaratnya begitu. Kawan kita banyak sebut macam tu. Yang penting makna tak berubah. Sebenarnya makna tak berubah pun bila you sebut salah, salah. Salah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau ikut memanglah tak ada kesan apa pun, tapi tak boleh. Tak boleh sebab sebutan tu dah salah. Sebutan tu dah salah. Jadi sini menangkis pendapat-pendapat yang katakan Quran ni selagi tak berubah makna tak apa, tak boleh. Kalau tak berubah makna pun tapi cara awak baca tu menyalahi adat, menyalahi uruf, menyalahi kebiasaan, tak boleh. Tak boleh. Ya. Qul huwallahu ahad. Dia punya apa, kalau cikgu dulu lah, dia kata ada past tense. Ahad. Please. Cikgu dulu. Tapi bukan semua gitu. Dia nak tunjuk itu past tense. Kala lalu dia bubuh ed tu dia bunyi gitu. Dia nak begitu. Tapi sebab bila mu kecek begitu, tidak gitu sepatutnya orang kecek. Jadi walaupun tidak berubah makna, tak boleh. Mana mu buat benda-benda tidak orang lain buat. Orang lain buat tidak begitu. Tak boleh juga. Itu kalau bahasa kita. Ya. Ini menunjukkan, boleh. Ini menunjukkan, patutnya ini menunjukkan, double K. Tapi dia kata ini menunjukkan, satu K. Walaupun makna tak berubah. Oh tahu, dia nak terang ni gini gambaran dia. Tapi mu baca tu, mu sebut tu tidak sebagaimana bahasa Melayu disebut secara baku. Sebutan standard. Jadi tak boleh juga. Saya terpaksa bawa tamsil ibarat begitu supaya tuan-tuan lebih faham. Bila sebut bahasa kita tu nampak sikit. Dan tak boleh. Itu pengertian yang pertama. Kita ambil satu lagi. Wa qala as-Sakhawi, dan telah berkata as-Sakhawi, ini ulama Quran, ulama tajwid, Syekh as-Sakhawi, ya, huwa taghyirul i'rabi, huwa taghyirul i'rabi, iaitu berubah i'rab. I'rab ni kita kata binaan perkataan. Macam tadi saya sebut i'rab ni ilmu membariskan huruf. Huruf tu bila dah dibaris, barulah dia akan membentuk suku kata. Dan daripada suku kata itulah dia akan membentuk perkataan. Dan daripada perkataan itulah akan membentuk ayat atau rangkai kata dan sebagainya. Jadi i'rab ni ilmu binaan perkataan, struktur kata. Ya, iaitu berubah binaan perkataan. Macam tadi contoh Melayu kan, menunjukkan, dia baca menunjukkan. Atau Jawi sekarang ni ada KBK lah, KBK macam-macam ya. Lama-lama KIV terus. Memang Jawi dululah juga ya, yang kita kena pertahankan juga lah ya. Tapi nak ceritanya berubah binaan perkataan. Kata Syekh Sakhawi, itu yang dikatakan lahan. Wa qala ghairuhu, dan berpendapat yang lain dan berkata yang lain pada Syekh As-Sakhawi ni, ada pendapat lain, dia kata huwa khata'un yu'radu lil lafzi
iaitu kesalahan yang berlaku ke atas lafaz, kesalahan yang berlaku kepada sebutan. Sebutan tu salah, salah sebut. Orang baca waktu berita pun kalau salah sebut diulang balik kan. Kadang-kadang ada yang kata maaf, ada yang kata tak maaf pun. Tak maaf tak adalah kata, yang senyap itu je. Dia buat correction. Itu kalau salah sebut. Kalau tidak, kan berdering telefon. Apa ni sebut pun tak betul. Itu macam-macam berita ni pun, terutama yang jenis berita dunia ni, sebelum dia baca tu, dia kena tahu sebutan-sebutan yang melibatkan istilah luar negara, supaya sebutan itu betul. Jangan nanti sebutan luar negara bawa cara sebutan Malaysia. Tak boleh. Kalau buat, salah pada sebutan. Itu kalau dalam konteks biasa. Apatah lagi Quran, kalam Allah yang suci. A'jamiyyun wa Arabi. Kita kena baca a'jamiyyun. Kita tak boleh kata a'jamiyyun, sebab Quran tak bunyi begitu secara sanad bacaannya. Dia kena bacaan tashil. A'jamiyyun. Tak boleh baca a'jamiyyun. Dia jadi syaz, jadi pelik selalu. Jadi janggal sebutan itu. Kalau setakat janggal tak salah, tak. Janggal tu salah. Kenapa? Sebab Quran ni dia tauqifi. Dia wahyu. Dia yang dipelihara bacaannya oleh ramai ulama salaf, ulama khalaf, daripada sahabat, daripada Rasulullah SAW, yang tak mungkin akan berlaku sebarang bentuk penyelewengan. Maka dipelihara. Sebab itu Quran dikawal dengan sistem sanad bacaan. Ya. Baik. Jadi kata selain pada Syekh Sakhawi, kesalahan yang berlaku ke atas lafaz, ya. Wa yakhillu bil ma'na, dan merosakkan pengertian, wal i'rab, dan merosakkan juga binaan perkataan. Karaf'il majrur, karaf'il majrur, seperti membariskan hadapan yang baris bawah. Huruf tu baris bawah, dia pergi bubuh baris depan. Kecuali saya sebut tadi, masalah wajah bacaan qiraat. Riwayat lain baca alaihi, kita punya riwayat baca alaihu dalam surah Al-Fath contohnya. Itu kecuali. Tapi kalau dalam tarik riwayat qiraat yang sama, tiba-tiba Ustaz A baca lain, Ustaz B baca lain, sedangkan tarik yang sama, maka yang betul ialah dirujuk pada kitab, kata ulama, bukan pada Ustaz itu. Apabila kita belajar ramai sangat Ustaz terlampau gairah nak mengaji Quran, hari ni mengaji Ustaz tu, esok mengaji Ustaz tu, lama-lama pening. Ustaz ni kata gini, Ustaz ni kata gini. Lama-lama dia buat pertimbangan salah. Dia kata kita tengok Ustaz mana hak suara sedap, hak suara sedap kita pakai, atau Ustaz mana hak tua, moga-moga dengan hak tua tu banyak ilmu, atau Ustaz mana pergi umrah sokmo, moga-moga dia selalu pergi Mekah tu makna bacaan dia betul. Begitu. Atau kita tengok degree dia, berapa banyak degree dia kumpul, atau dia selalu tubik TV, keluar kat TV, maka kita bakar, ataupun tak boleh bakar belaka. Ini penilaian masyarakat kita. Sedangkan ulama pesan, kalau berbeza-beza antara ustaz-ustaz ni, yang betul ialah pada kitab yang muktabar. Sebab tu kita kena ada rujukan yang muktabar, selain daripada buku-buku yang disusun semula oleh ustaz-ustaz tempatan yang boleh menguasai bahasa Arab, tanpa kita mengabaikan kitab-kitab muktabar. Ya. Baik. Dia bagi depan benda yang bagi bawah, salah ya kalau buat macam tu. Wa nasbihi wa nahwihima, ataupun dia bariskan atas, benda tu bagi depan, tiba-tiba dia bagi atas. Wa nahwihima, dan seumpamanya, contoh-contoh yang begitu juga kita boleh kias. Ya. Sawa'un, sama ada, tengok ni, sawa'un, sama ada,
taghyirul makna, sama ada berubah makna aula ataupun tidak mengubah makna. Tak boleh. Inilah kadang-kadang sikap tidak tanggungjawab setengah-setengah orang yang mengajar Quran, yang mengatakan ataupun yang tak bidang Quran tapi gatal mulut nak bercakap bidang Quran. Jadi dia kata kalau tidak mengubah makna tak apa. Nampak? Selalu dengar tak benda tu? Sebenarnya tak boleh, sebab dia tidak baca kitab ni. Dia duk macam sembang biasa, macam cerita tarawih. Tak apa, apa yang duk terlaga 20 rakaat, 8 rakaat boleh belaka. Padahal dia tak pernah pun datang berjemaah nak ceritanya. Dia pasal apa? Dia cerita agama ni cerita sambil lalu. Tak boleh. Tak boleh. Ini dalil untuk menunjukkan bahawa ubah makna ke tak ubah makna, tapi bila salah dalam kategori-kategori yang tadi itu, perbincangan tadi itu adalah lahan apa? Lahan jali. Ubah makna ke tak ubah makna, kalau salah bentuk-bentuk tadi, berubah baris apa semua tu, binaan perkataan berubah, lahan jali. Nak cerita. Jadi makna ini benda yang bukan boleh kita pandang mudah cerita-cerita macam ini. Faham tuan-tuan? Saya rasa untuk siri kali ini saya hanya sampai di sini dulu. Ya, untuk siri yang ke-10 ini kita berhenti pada muka surat 5 di bawah tajuk sederhana besar. Tajuk sederhana besar, lahan menurut ulama-ulama bacaan. Oleh kerana tajuk ni tajuk yang cukup ilmiah, yang amat memeningkan. Jadi kita jangan apa kata orang, input tu tak perlu terlalu banyak. Yang paling penting kita dah garap sikit, ambil faham. Dan saya yakin tuan-tuan memang tak sempat tulis apa yang saya terjemahkan tadi. Oleh itu dapatkanlah siri yang ke-10 ini dan tengok selalu. Dah. Kalau cakap Melayu memang boleh ambil, tak? Tapi bila cakap Arab ni, jadi itu satu motivasi untuk kita buat repetition, pengulangan dalam mengukuhkan lagi kefahaman dalam ilmu. Dan itu saja. Sihat tubuh badan, panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah ta'ala kita bertemu pada siri yang akan datang, yakni siri yang ke-11 dalam tajuk lahan, iaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran yang baik daripada Allah. Silap pedoman saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyatin wa niyatin.